Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk kembali menyambung dalam program Bual Bicara Hibah Lil Waqaf. Dan pada malam ini kita akan teruskan seperti biasa sesi kita yang berlangsung pada setiap hari Ahad jam 9 malam untuk menyambung beberapa lagi perbahasan-perbahasan berkaitan tentang pengurusan harta. Dan tetamu-tetamu tetap kita ni yang tidak lain dan tidak bukan setiap minggu. Cuma beberapa sesi yang lepas kita ada sedikit penambahbaikan dari sudut siaran kita, dan kali ini dua-duanya saya dan Puan Roshikin bersiaran daripada rumah asbab daripada PKP. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini adalah Puan Roshikin, Ishak. Apa khabar? Puan sihat ya? Alhamdulillah Imam. Imam macam mana kat sana? Kita ni satu negeri tapi terpisah lah kan. Macam ni lah. Depan skrin macam ni lah. Macam ni lah kita nampaknya jumpa depan skrin untuk sama-sama kembali kita membahaskan tentang program Bual Bicara Hibah Lil Waqaf. Baik, untuk makluman tajuk yang kita sama-sama pilih untuk dibincangkan pada malam ini adalah berkaitan tentang hartaku milik siapa. Hartaku milik siapa? Ini tajuk yang diberi kepada kita untuk sama-sama akan dikupaskan sendiri oleh Puan Roshikin pada malam ini untuk kita sambung. Sebab pada minggu-minggu yang lalu kita dah banyak dah kongsi tentang 12 golongan kritikal, pewarisan ni boleh punca kepada kekayaan, tajuk yang hibah sebelum hiba. Dengar tajuk pun macam hiba dengar tajuk itu kan, hibah sebelum hiba. Jadi tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan tentang hartaku milik siapa. Kita masih lagi memberikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana tentang kaedah-kaedah pengurusan harta, dan kami khususnya di peringkat Waqaf An-Nur Corporation Berhad akan terus menjayakan usaha ini agar dari sudut kefahaman, dari sudut kesedaran, semuanya terpanggil untuk menguruskan harta ini dengan cara yang betul. Terutamanya kita sebagai seorang Islam agar diuruskan dengan syariat yang bertepatan dengan dalam Al-Quran dan juga apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama pada malam ini kepada Puan Roshikin sebagai permulaan. Apa skop ataupun topik yang akan kita bincangkan pada malam ini? Tajuknya pendek, hartaku milik siapa. Sebagai mukaddimah, Puan Roshikin terangkan kepada kita skop perbincangan kita ini supaya orang-orang penonton, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mengikuti ni dapat tahu sebenarnya nak bincangkan tentang apa ni, hartaku milik siapa. Silakan Puan Roshikin. Terima kasih Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, buat kata Imam, kita walaupun
asbabnya PKP ni, tapi kita masih lagi dapat berkongsi ilmu kan menggunakan platform live ini. Jadi kita dah sebelum ni siri yang ke-8 dan insya-Allah kita akan membincangkan pula tentang hartaku milik siapa. Kenapa pada minggu ini kita memilih topik ini? Kerana saya nampak baru-baru ini macam ada banyak sangat isu yang viral sampai orang kata macam dah jadi macam ada satu macam perang pun ada saya tengok. So kita kongsilah pada malam ini harta kita ni milik siapa. Jadi untuk topik hartaku milik siapa ni akan membincangkan beberapa poin yang penting, iaitu yang pertama adalah harta kita semasa hidup dan harta kita selepas kematian. Maksudnya masa hidup ni kita ada harta kita yang milik kita sendiri dan selepas kematian kita ada harta peninggalan. Jadi kita akan kongsi tentang apakah kaedah yang boleh digunakan semasa hidup untuk pemilik rancang harta dan siapa pula hak pemilik harta selepas kematian. Kalau sempat buat perancangan. Itu kalau sempat. Tapi kalau tak sempat, siapa pula pemilik harta yang tidak dirancang itu? Jadi para penonton pada malam ini Hibah Lil Wakaf siri 8 teruskan bersama dengan kami sehingga ke akhir sesi supaya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tidak akan terlepas ilmu yang amat berguna ini untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk kongsikan sesi live pada malam ini bersama dengan sahabat-sahabat dan kenalan kita di luar sana. Uish, tak boleh buat. Baik, itu sebagai mukadimah pada malam ini tentang skop perbincangan kita yang akan dikupaskan oleh Puan Rashikin pada malam ini. Baik, sekarang ni kita dah tahu sedikit dari segi gambaran kerangka perbincangan kita berkaitan topik hartaku milik hartaku milik siapa, tentang kerangka perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita tengok kan, masa kita hidup, senang cakap, harta yang kita kata kita cari, kita kumpulkan, aset-aset yang kita bina daripada awal kehidupan, mula kerja, berkahwin, harta-harta yang kita perolehi dengan sebab kerja bersama dengan pasangan sehinggalah terkumpul dengan apa yang kita ada pada hari ini. Dan itu semuanya adalah asbab daripada yang kita boleh buat dan kita bebas untuk buat. Bahasanya bebaslah untuk kita lakukan ikut suka hati kita lah, yang kita kata kita punya kan. Tapi daripada sudut itu, sejauh mana sebenarnya kebebasan kita ini yang akan memberikan, sebab masih hidup ramai daripada kalangan kita menyangka harta kita tu memang milik kita lah. Tapi bila meninggal nanti jadi hak orang lain. Tapi sejauh mana kesedaran masyarakat kita, terutamanya dalam bila melihat tentang konsep harta itu, milik siapa itu, yang kadang-kadang tak difikirkan ketika hidup, timbul persoalannya ketika berlaku kematian. Puan Rashikin ada penjelasannya. Baik Imam, saya tadi ingatkan saya terkeluar daripada skrin sebabnya tiba-tiba dia hilang yang depan mata saya ni. Okay. Okay. Saya ingat saya terkeluar tadi, takut line kan? Alright. So insyaAllah pada malam ini kita terus dulu kepada soalannya adalah masa kita hidup, apakah perkara yang kita boleh lakukan dengan harta kita? Okay, sebabkan kita ini masih hidup, jadi maksudnya kita bebaslah nak buat apa-apa perancangan ke atas harta yang kita miliki. Jadi apa maksud bebas kat sini? Saya beri contoh. Hari ni Imam ada rumah. Rumah Imam mungkin masih dalam hutang, belum habis bayar. Imam boleh renovate tak rumah Imam tu? Boleh. Boleh kan? Bank marah tak pasal nak renovate rumah? Ada tak dia kisah? Bank tak marah. Bank tak kisah pun. Kan? So maksudnya Imam bebas lah kan nak renovate rumah Imam tu. Sama juga kalau lah contoh saya ada kereta. Boleh tak nak modify kereta? Husband saya kata yang nak pasang lah exhaust besar, nak tukar lampu HID pun cantik sikit kereta tu kan. Ada tak bank marah?
bank tak marah. Boleh, tak ada masalah. Sebab harta kita. Duit. Kan, duit hari ni dapat gaji, katalah ada lebih sikit, dah bayar hutang semua, tiba-tiba adalah tengok bajet bulan ni, Alhamdulillah ada lebih 500 kan. So nak belanja anak-anak kita makan. Boleh ke tak boleh? Boleh, sebabnya kita masih hidup. Jadi Mam, daripada contoh ni lah bermaksudnya apa? Masa hidup ini kita bebas untuk bertransaksi ke atas harta yang memangnya milik kita. Tapi kalau harta tu bukan milik kita, macam mana pula? Contoh, rumah jiran. Rumah jiran, boleh ke kita nak renovate rumah jiran kita? Tak boleh kan? Sebab tu bukan rumah kita, tu rumah jiran kita. Jadinya tak boleh. Kereta, imam pinjam kereta Cik Nasa. Kan, imam pinjam, lepas tu imam kata macam best lah kereta Nasa ni. Jomlah bawa pergi kedai aksesori, pergi pasang tinted baru. Marah tak Cik Nasa? Marahlah dia, sebab tu kereta dia. Jadi harta yang hak milik orang lain ni kita tak boleh lah nak buat apa-apa perubahan. Jadi kenapa Mam saya kongsikan contoh-contoh ni, kita nampak macam kenapa kongsi contoh ni? Sebab saya nak kaitkan dengan perancangan harta yang kita boleh buat semasa hidup. Kerana di luar sana ada sangat banyak rumus yang menyatakan bahawa harta yang masih di dalam hutang tidak boleh dihibahkan. Dan ada juga yang menyatakan bahawa tak boleh nak hibah wang tunai, tak boleh nak hibah barang kemas, nak bagi kepada anak-anak atau kawan. Kan? Tak boleh sebab apa? Sebab katanya nanti menidakkan hak faraid. Sebenarnya boleh, tidak ada masalah sebab pemilik harta tu masih ada. Apa yang tak boleh dekat sini? Yang tak boleh contohlah saya sewa rumah kakak saya. Lepas tu saya nak hibahkan rumah kakak saya tu kepada anak saya. Memanglah tak boleh Mam. Tu rumah kakak saya, bukan rumah saya kan. Jadi itu tak boleh. Dan ada juga situasi-situasi yang kita nampak, yang ini saya percaya ramai, banyaklah yang berlaku. Beli kereta, sambung bayar. Kan, beli kereta, sambung bayar bulan-bulan. Nama dalam geran tak tukar. Jadi itu memang tak boleh hibah sebab apa? Itu bukan pemilikan kita. Kerana pada zahirnya dalam geran tu bukan pemilik orang yang duk sambung bayar tadi tu. Jadi itulah sebenarnya kita kata yang itu memang tidak boleh dibuat perancangan. Jadi secara kesimpulannya, apa sahaja harta yang pemilikannya berdaftar di atas nama kita semasa hidup dan kita sebagai pemilik harta pun alhamdulillah Allah masih meminjamkan nyawa kepada kita, maka kita bebas untuk membuat apa-apa sahaja perancangan ke atas harta tersebut. Jadi ini persepsi pada malam ini yang kita nak perbetulkan bahawa rancang harta semasa hidup untuk mengelakkan faraid adalah satu kesilapan yang sangat besar dalam pemikiran di kalangan masyarakat kita. Kenapa kita rancang pewarisan harta kita? Bukan sebab kita nak elakkan faraid. Tetapi yang pertama, kita rancang kerana kita sayangkan waris-waris kita. Kita sayang anak-anak kita. Kita sayang isteri kita. Kita sayang mak ayah kita dan kita sayang adik-beradik kita. Yang kedua, kita nak elakkan daripada berlakunya harta beku. Hari ni kalau statistik yang selalu kami sebut, 70 bilion harta beku. 90% daripadanya adalah hak milik orang Islam. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah hari ini kalau ada harta, jangan tambahkan lagi nilai tersebut. Kalau kurangkan tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tambah tu sedih sangat kami tengok. Sebab apa? Hari ni banyak dah sesi perkongsian ilmu. Ambil tindakan untuk rancang untuk tidak memasukkan harta tuan-tuan dan puan-puan dalam nilai harta beku tadi. Dan yang ketiga, kita merancang warisan harta tidak mahu waris kita termakan harta yang batil. Masya Allah, itu perkara kita sangat nak elakkan. Sebab apa kita tahu? Baru-baru ni pasal isu daging kartel, ramai yang bising kan, kartel daging tu kan. Ramai yang bising, termakan daging ni, termakan daging tu. Tapi perkara yang kita selalu lupa tentang termakan hak orang lain. Hari ni berapa ramai yang tak sedar duduk dalam rumah yang ada hak
mak mertua, rumah yang ada hak bapa mertua, rumah yang ada hak adik-beradik. Jadi ini sebenarnya sebab kenapa kita perlu merancang, bukan kerana kita nak mengelakkan faraid tadi atau kita nak menidakkan hak sesiapa pun. Jadi Imam, itulah kenapa yang saya katakan tadi, perkara harta semasa hidup ini adalah milik siapa. Silakan Imam. Baik, kat sini kita sebenarnya mengulang-ulang dalam setiap kali sesi hibah lil waqaf ini di page Waqaf An-Nur. Kita mengulang-ulang, Pondok Rashikan pun mengulang-ulang. Kenapa kita bagi tahu semua ini adalah untuk mengelakkan daripada tersalah ambil hak orang lain. Dan sebenarnya kita dah kongsikan beberapa kesan daripada hak mengambil hak orang lain tanpa disedari, yang memberi kesan kalau dekat dunia tak ada kesan, akhirat pula yang paling kita bimbangkan. Jadi ada beberapa urusan-urusan kita dengan manusia tak selesai. Elok-elok kita buat pahala, na'udzubillah, kadang kita jadi muflis dekat hari akhirat kerana tersalah ambil hak orang lain. Tadi Puan Rashikin kongsikan kepada kita tentang kesedaran menguruskan harta ketika hidup. Kesedaran dah datang, menguruskan pula. Dekat situ ada terpecah dua. Satu, menguruskan dengan cara yang betul. Satu lagi, menguruskan dengan cara yang tidak betul. Tindakan ambil bagus dah. Tiba-tiba tak betul pula dalam bab mengurus harta. Tadi kita kata tak salah kalau kita nak uruskan harta kita. Puan Rashikin kongsikan kita nak renovate rumah, tak ada siapa marah. Kalau jiran marah kita renovate rumah, masalah ke? Masalah kenapa dia nak renovate sampai melanggar dia punya kawasan ni, marahlah dia. Tapi kalau kita renovate ikut suka hati kita dalam rumah kita, maksudnya bila melanggar hak yang nampak, orang marah. Tapi kalau melanggar hak yang tak nampak, kadang orang tak perasan. Orang tak tahu, kita pun kadang tahu, tapi buat tak tahu tu lagi jadi masalah. Baik. Jadi tu tadi ketika mana menguruskan harta ketika mana masih hidup. Apa pula panggilan untuk harta yang ditinggalkan kalau berlaku kematian? Puan Rashikin ada penjelasannya. Okey, baik Imam. Kalaulah kita tengok kat sini kan, harta peninggalan. Kan, bila berlaku kematian tu apa pula yang tinggal? Ianya adalah harta peninggalan. Sebelum kita nak jadikan dia pusaka tu, kita panggil dia dulu harta peninggalan dulu lah. Jadi apa harta peninggalan tu? So harta peninggalan tu contoh, kalau si mati ada kereta, ada rumah kan, wa imam lah Imam, baju, tudung, akaun bank, itu semua adalah harta peninggalan. Jadi di sinilah kita nak tengok harta peninggalan ni milik siapa. Jadi harta peninggalan ni milik siapa, kita kena semaklah dulu satu persatu. Sebab kalau kita tak semak, kita khawatir kita tersalah menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi yang pertama pada malam ini, harta peninggalan. Ada tak tengok daripada pusaka-pusaka yang ditinggalkan si mati tadi, ada tak harta peninggalan yang telah dihibahkan atau diwakafkan? Jadi sekiranya ada di antara harta peninggalan si mati ini telah dihibahkan atau diwakafkan, maka harta-harta ini terkeluar daripada pusaka. Jadi harta yang peninggalan yang telah dihibahkan ataupun diwakafkan, harta ini adalah pemilik penerima wakaf tadi dan juga penerima hibah. Jadi dia tak jadi pusaka, jadi tak perlulah nak diagihkan ikut kepada susunan faraid tadi. Contohlah yang saya nak bagi kat sini, imam hibahkan rumah kepada isteri dan anak-anak. Maka selepas kematian imam, dapat sahaja surat bulan puasa tagihannya, rumah itu adalah milik isteri dan anak-anak. Contoh lain, ni jenazah wakafkan. Katalah jenazah wakafkan 100,000 kepada Waqaf An-Nur daripada akaun tabung haji dia. Kan, amin, kita aminkan sama-sama kan. Mudah-mudahan dia tengah tengok sama ni. Kan, semoga jenazah dapat wakafkan 100,000 ni. Jadi yang 100,000 terkadang akaun tabung haji ada 500,000. Maka 100,000 adalah hak milik Waqaf An-Nur. Baki 400,000 tadi tu barulah dia pergi kepada pusaka. Contoh lain Puan Syida kita hibahkan polisi takaful kepada 2 orang anak dia berjumlah 1 juta. Jadi pampasan tu hak milik siapa? Pampasan takaful itu ataupun polisi takaful tadi tu adalah hak milik anak-anak Puan Rashidah. Jadi anak-anak dia kongsi dengan orang lain ke?
Tak. Dengan ayah dia orang pun dia orang tak kongsi. Sebab apa? Sebab mak dia hibah kepada anak-anak dia. Jadi itu adalah contoh harta-harta yang telah dihibahkan dan telah diwakafkan. Jadi kat sini, kalau lah hari ni kenapa saya letak dekat sini saya bagi contoh yang berbeza sebab dalam seminggu, 2 minggu ni saya nampak ada isu yang melibatkan polisi takaful. Kan katanya adik-beradik daripada neraka kata nak minta hak pampasan polisi takaful sedangkan CC tidak bekerja. Jadi tuan-tuan, puan-puan kat luar sana tolong faham konsep ini. Sekiranya harta-harta itu telah dihibahkan, maka ianya adalah hak milik penerima hibah. Ada sebab kenapa pasangan mereka hibahkan. Okey, kerana itulah atas dasar kasih sayang mereka. Jadi kita mungkin kita rasa macam kan ada hak faraid, hibah itu bukan lagi milik waris-waris faraid kerana pemilik harta tu dah menghibahkan hartanya semasa hidup, dah cukup rukunnya, maka itu adalah hak milik penerima hibah. So itu kategori yang pertama. Kalau harta peninggalannya telah dihibahkan, diwakafkan, maka itu adalah milik penerima hibah dan juga penerima wakaf. Silakan Imam. Jadi senang cakap tak boleh diusik, tak boleh tak boleh diganggu kerana telah dihibahkan kepada penama-penama yang disebutkan masa hidup. Baik, apa jadi pula dengan harta yang yang belum ada penama? Contoh KWSP, ada saham koperasi, akaun tabung haji. Apa yang perlu dilakukan kepada kepada instrumen yang tadi? Sekarang orang tengah ada yang menunggu air sinar, ada yang air malap, ada yang air dah tak tahu dah nak mohon mana. Macam-macam kan. Jadi macam instrumen KWSP, saham koperasi, tabung haji ni macam mana pula? Dia punya apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Okey, baik. Perkara-perkara yang Imam sebutkan tadi, kalau kita tengok kat sini ialah melibatkan antara sebahagian daripada harta di mana pemegang ataupun pendaftar hartanya ini dia ada konsep penamaan. Contoh yang ada penamaan ni adalah seperti kumpulan wang simpanan pekerja kita, KWSP, saham koperasi sesetengahnya ada penama, akaun tabung haji ada penama dan ada juga yang sesetengahnya contoh hibah polisi takaful yang tidak diberikan nama penerima hibah. Jadi diletakkan penama. Okey, jadi penama-penama semua perlulah ingat bahawa penama yang diletakkan nama dalam akaun-akaun ini, anda semua bukanlah pemilik mutlak harta tersebut. Tetapi penama ini hanyalah menjadi pentadbir atau wakil kepada waris-waris lain untuk menguruskan harta tersebut. Jadi kita nak memudahkan proses sebab apa Imam? Kalau kita tengok kat sini, kalaulah dah diletakkan penamaan oleh pemilik harta semasa hidup, maka waris ni dia boleh pintas proses urusan pusaka. So duit-duit yang ada penama ni boleh pergi keluarkan dulu. Kalau tidak diletakkan penama, perlu lalu proses surat kuasa mentadbir. Jadi ini kita kata nak memudahkan urusan, sementara nak tunggu rumah dapat surat kuasa, kereta nak dapat surat kuasa, jadi sekurang-kurangnya waris bolehlah cepat sikit pergi keluarkan duit KWSP, saham koperasi ataupun tabung haji, mungkin memerlukan sedikit belanja kan untuk kelangsungan hidup. Jadi kat situ kita tengok, tetapi apabila dikeluarkan duit tadi, kena ingat perlu diagihkan kepada waris yang berhak. Tapi Imam, nak agihkan kepada waris yang berhak tu bukan dapat penama terus agih Ada proses-proses yang perlu dilalui terlebih dulu. Ni nak membetulkan juga kesilapan di mana ada perkara yang saya nampak berlaku lah bila dapat sahaja duit KWSP terus agih. Sebab apa? Sebab ni wajib agih faraid kan. Dapat saja duit tabung haji, keluarkan terus agih faraid. Sebenarnya sebelum nak agih tu ada prosesnya terlebih dulu. Silakan Mam. Maksudnya di sini ada dua urusan. Satu, meletakkan penama ketika mana masih hidup. Dan kemudian
penama tu sendiri yang perlu tahu namanya diletakkan. Di sini ada, saya sekadar untuk nak bawakan sedikit. Bila contoh si ayah meletakkan penama kepada anak mengikut waris faraid, contohlah kita kata waris-waris yang memang layak untuk dapat diletakkan penama-penama. Mengikut pengalaman Puan Shikin sendiri, ada tak penama yang tak tahu yang namanya diletakkan? Ataupun yang kedua, dia tahu nama dia diletakkan, tapi nak cepat tu satu hal lah. Nak cepat tu memang satu perkara lah supaya dapat diuruskan. Ada tak penama ni yang cross pula, menafikan hak faraid yang lain? Puan Shikin mungkin ada pengalaman tentang perkara itu? Okey, baik Imam. Saya jawab dulu soalan yang pertama. Ada tak waris yang tak tahu dia diletakkan sebagai penama? Ada. Siapa orang-orang macam ni yang selalu kita jumpa adalah mereka yang dah bekerja masa bujang, belum kahwin. Kan? Duit KWSP dah ada awal. Jadi belum kahwin dia letaklah nama mak ayah dia. Jadi sampailah bila berkahwin tu, dia lupa nak tukar kepada pasangan dia. Jadi mak mertua ni, mak dia pun tak tahulah yang anak ni letakkan, dah letakkan nama mak ni sebenarnya. Jadi menantu pun kata tak apalah, mungkin dia tak buat, pergi cek, tengok rupanya baru ada, rupanya dah letak dah nama mak mertua. Kebetulan ditakdirkan pula masa dah letak nama mak mertua tu, mak mertua pun dah meninggal. Tapi sebab tak tahu, suami pun tak sempat tukar, dia ada isu dekat situ. Maksudnya masih lagi perlu ulang balik kepada proses perolehan kuasa. Dan yang kedua adalah mereka yang dapat duit ni lepas dikeluarkan, ambil dan tidak agih kepada waris, tidak dibayarkan hutang si mati. Yang ini sangat banyak dan kita memang nampak kekeliruan ini berlaku di kalangan masyarakat. Jadi inilah kita ambil peluang ya untuk educate kepada masyarakat kita. Seandainya kita ni adalah salah seorang contoh saya ambil diri saya lah ya. Contoh suami saya letak nama saya sebagai penama KWSP dia. Jadi duit tu bila saya keluarkan saya tak boleh ambil sendiri. Kenapa? Kerana saya ada mak mertua saya. Kan, mungkin suami saya ada hutang-hutang. Jadi kat situ maksudnya kita perlu lalu proses itu terlebih dahulu sebelum kita nak agih kepada waris. Jadi kat sini maksudnya saya sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, saya tak boleh nak ambil duit tu semua walaupun kita kata kita isteri dia, kita berhak tidak. So ada hak orang lain kita perlu maklumkan sebab kita tak nak ada isu termakan hak orang lain tadi, Mam. Ada keutamaan-keutamaan yang perlu diuruskan terlebih dahulu sebelum diagih-agihkan. Baik, selesai dalam bab kesedaran untuk memberitahu kepada masyarakat kita di luar sana tentang perlunya meletakkan nama. Kerana apa? Kerana kita sebutkan berulang-ulang kali dalam beberapa siri yang terdahulu, perkara-perkara seperti ini tahu saja tak cukup, adalah kena bertindak. Bertindak untuk menguruskan dan supaya harta kita itu tidak terbeku macam mana tadi Puan Nur Shikin sebutkan. Takkan kita ni jadi tukang menambah pula harta yang terbeku. Kita ni membantu pula untuk orang-orang supaya menguruskan harta. Baik, menguruskan harta, meletakkan penama, memberitahu kepada waris-waris. Timbul lagi masalah. Masalahnya adalah siapa pula waris faraid ni? Saya ulang balik pada sesi yang lalu sebab faraid ni tak semua orang tahu. Dan tak semua orang menghadapi. Kenapa? Kematian dihadapi dalam keadaan pelbagai. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan macam-macam. Jadi kadang-kadang ilmu tentang faraid ini diguna ketika mana berlaku kematian. Dan ilmu ini tak semua orang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita kena, Allah perintahkan tanyalah kepada orang-orang yang tahu supaya kamu mengetahui. Puan Nur Shikin ada penjelasannya tentang waris faraid, supaya kita dapat mengulang dan memberitahu kepada para penonton kita tentang siapa sebenarnya waris faraid dapat diletakkan pada penama-penama pada waris harta kita. Okey, baik Imam. Kalau kita tengok kat sini, sebelum Imam sebelum kita pergi kepada waris faraid tadi, so waris faraid ni maksudnya dia akan dapat last sekali lepas harta-harta ni diuruskan. Jadi saya kongsi dulu Mam bagaimana kita nak uruskan dulu harta tadi So daripada contohlah tadi dah dikeluarkan daripada KWSP, daripada tabung haji tu bukan agih terus kepada waris faraid. So kita kumpul dulu Mam.
kita kumpul. So kumpul tu kita nak buat apa? So kumpul dulu, kita tengok dulu. Ke bumi si mati tadi, siapa yang bayar? Kan? Contoh imam kahwin, imam kan ada kawan imam meninggal. Nah lepas tu imam tolong berjelaskan dulu kos ke bumi. Sebab apa masa masa datang rumah tu isteri dia kawan rapat kan, isteri dia tak ada duit, isteri tak bekerja. Jadi imam ni sebagai kawan baik, imam ambil dulu tanggungjawab untuk nak bayarkan kos ke buminya. Jadi contohlah kalau imam kata imam nak tuntut daripada duit pusaka si mati tadi, harta peninggalan si mati tu, imam boleh tuntut dulu mam. Tapi kalau imam kata tak apalah, itu kawan baik saya, itu adalah jariah saya yang terakhir untuk dia, so imam halalkan, tak ada masalah. Jadi kat sini tadi dah dikeluarkan daripada penama, kumpulkan, tolak dulu kos ke bumi si mati. Dan yang kedua, kita tengok dulu mam, apa pula hutang yang si mati tinggalkan. Okey, jadi hutang ni terbahagi pula kepada dua. Yang pertama, hutang kepada Allah, dan yang kedua adalah hutang kepada manusia. Jadi kepada penama-penama ataupun pentadbir, bantulah si mati. Saya ulang ayat ni, bantulah si mati. Kenapa? Tolonglah selesaikan hutang-hutang si mati, gunakan harta peninggalan dia tadi. Jangan dapat terus agih kepada waris, hutang si mati tidak dibayar. Kesian kepada waris, dan kesian juga banyak kes yang berlaku, waris ambil hak faraid, pasangan dan anak dibiarkan sendiri menyelesaikan hutang si mati. Sudahlah diambil harta faraid itu, tidak dijaga kebajikan anak-anak yang masih kecil, isteri pula terpaksa menanggung hutang seorang diri. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi macam ni. Tolonglah ya, kita dah banyak kali educate, tolong sedar dalam masyarakat kita perkara ini berlaku, jadi kita jangan ulang lagi kesilapan tu. Yang ketiga, sekiranya ada di antara pasangan yang nak menuntut harta sepencarian, maka waris hormatilah hak pasangan tersebut. Kerana kita tahu kan, kita ni antara suami isteri, kesusahan dalam keluarga kecil kita tu hanya kita sahaja yang tahu. Jadi kalau si isteri kata saya nak tuntutlah harta sepencarian, rumah ni, rumah yang suami saya belikan, saya hias-hias, suami saya pergi kerja, saya jaga anak, rumah saya nak tuntut. Hormatilah pasangan dia, izinkanlah dia menuntut sekiranya dia ingin menuntut. Dan yang keempat mam, sekiranya si mati ada nak mewasiatkan 1/3 daripada keseluruhan harta dia untuk sambung amal jariah selepas kematian, okey, maka wasiat tadi boleh ditunaikan. Dan selepas daripada yang keempat ni mam, penama tadi dah kumpul, dah tolak, dah bayar hutang, apa semua, barulah harta tadi diagihkan secara kepada waris faraid. Jadi saya bagi tahu tadi, jangan ulang lagi kesilapan kita. Selesaikan dulu urusan arwah dengan Allah, urusan arwah dengan pemberi hutang, urusan arwah dengan pasangan, dan juga urusan amal jariah arwah. Jadi ini perkara yang kita kena tahu. Dan imam tanya tadi pasal faraid kan, ramai di antara kita yang tak kenal waris faraid kita. Sebenarnya kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ni telah menceritakan tentang panjang lebar bagaimana untuk kita nak mengenali siapakah waris-waris faraid kita yang berhak ke atas harta kita. Maksudnya bila berlaku kematian, siapa yang dapat harta? Kalau berlaku kematian, banyak mana waris faraid itu dapat harta. Jadi hari ni kebanyakan orang, salah satu punca saya bagi tahu sebab kenapa orang tidak merancang, kerana dia selalu fikir tak apalah, faraid kan ada. Ayat tu memang keluar, faraid kan ada, tetapi waris faraid pun dia tak kenal siapa. Dia rasa macam pasangan waris faraid, anak waris faraid, mak ayah bukan. Sedangkan mak ayah itu adalah waris faraid, dan ada setengah orang nenek dia waris faraid. Itu pun banyak kes yang kita jumpa di mana mak dia meninggal dulu, neneknya masih ada, tiba-tiba nenek dapat hak, barulah masing-masing terlopong tertanya-tanya macam mana nenek boleh dapat hak kan. Jadi kat sini kesilapannya adalah apa? Kita gagal untuk kenal siapa yang bakal mewarisi harta kita selepas kematian. Jadi kat sini, kalaulah penonton-penonton di luar sana yang nak tahu
nak tahu tak kenal lagi siapa waris faraid kita. Malam ni kalau tengok tu dekat crawler tu ada nombor telefon sahabat-sahabat saya daripada Kausar Group. Boleh WhatsApp mereka, call mereka untuk dapatkan mokap sijil faraid khas untuk penonton-penonton. Di page Wakaf An-Nur ni, Hibah Lil Wakaf kami bagi mokap sijil faraid kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ambil peluang dapatkan mokap sijil faraid ini, kerana bila kita dapat mokap sijil faraid ini barulah kita tahu siapa waris faraid kita. Adakah memang hasrat kita nak bagi kepada waris-waris ini atau kita ada hasrat yang lain? Kalaulah sekiranya kita ada hasrat yang lain, maka masih kita perlukan kepada perancangan. Tetapi kalau kita rasa saya memang nak bagi macam ni, saya nak bagi mak saya 1/6, saya nak bagi suami saya 1/4, saya nak bagi anak saya 2/1, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau hasrat kita bertentangan dengan defaultnya sistem itu, maka kita boleh buat perancangan semasa hidup. Kerana apa? Kerana kita tahu mak ayah kita ada rumah, anak-anak kita perlukan rumah, tapi mak ayah kita perlukan duit, kita rancang duit untuk mak ayah kita. So tidak ada masalah. Jadi sahabat-sahabat, penonton-penonton, dekat situ ada nombor telefon sahabat-sahabat saya, boleh hubungi mereka, dapatkan mokap sijil faraid dan kenallah waris faraid anda. Kena kenal, jangan tak kenal. Kenapa kena kenal? Nanti takut-takut tak kenal, anak kita termakan hak mak kita, hak ayah kita, sedih kan? So kena kenal waris faraid. Silakan Mam. Baik, ada banyak tindakan yang perlu kita buat. Walaupun dipesan dalam setiap kali sesi, dalam setiap penambah baikan dari segi pengetahuan kefahaman kita, adalah perkara paling penting adalah tindakan. Jadi saya mengulang balik, boleh hubungi wakil-wakil daripada Kausar yang tertera nama dekat bawah tu, Puan Norani, Puan Noraliza Hashim, Puan Ili Sabrina, Puan Noliza Muhammad, termasuk Puan Syikin sendiri, boleh hubungi untuk dapatkan penjelasan. Jangan risau, mereka ni bukan macam telefon je berapa kena bayar, dapatkan dulu penjelasan. Kadang-kadang ni Puan Syikin, dia orang ni nak telefon takut agaknya berapa kena bayar ni, dia tanya tu dulu. Kan, orang kadang takut ditanya tu dulu, sedangkan ada beberapa perkara-perkara penting yang kita perlu tahu. Baik, sebelum itu ada satu soalan daripada Cik Tua Abdul Rahim. Seandainya pemilik harta golongan OKU dan terlantar sakit, boleh ke waris membuat urusan hibah harta pemilik tersebut? Silakan Puan Syikin. Soalan daripada tuan tuah kita, ni follower setia program Wakaf An-Nur kita ni, program hibah lil wakaf kita ni kan. Jadi perkara yang kita perlu ingat, dalam pada kita nak melaksanakan hibah tu, kita berbalik semula kepada rukun hibah. Rukun hibahnya perlu ada pemberi, perlu ada penerima, perlu ada harta yang ingin dihibahkan, dan perlu ada ijab dan kabulnya. Dan hibah itu tidak dibuat dalam keadaan yang marad al-maut ataupun maradul maut. Di mana maradul maut ni macam mana keadaannya? Pemilik harta itu telah pun terlantar, tidak sedar kan, ataupun kalau dah koma. So itu adalah tidak boleh. Jadi dalam kes ini, golongan OKU ni kita perlu lebih spesifik. Adakah OKU-nya, OKU yang kita kata mungkin lumpuh tetapi masih boleh berbicara? Itu lain kan? Itu maksudnya akalnya masih waras. Tetapi kalau lah kata dah terlantar sakit, memang dia dah paralyzed, nak cakap tak boleh. So dalam kategori ini tidak boleh. Jadi condition by condition. Nasihat saya, sebelum nak sediakan dokumen hibah ini, tolonglah konsult dulu dengan perunding-perunding kita. Mereka tengok dulu boleh atau tidak. Sebab apa, Imam, kita pun tak nak lama nanti orang kata perunding ni asyik rasa macam nak tolong tapi macam nak kejar pendapatan saja kan. Jadi kita tak nak lah nanti tiba-tiba pihak mahkamah batalkan hibah tersebut, kan dah kesian kepada waris kan. Jadi kena tengok condition by condition juga. Marad al-maut memang tidak boleh untuk kita bantu mereka untuk sediakan dokumen hibah. Baik, saya tertarik tadi apa yang Puan Syikin sebut. Salah satu asbab kita kena ada kesedaran dalam menguruskan harta ini adalah
satu, menyelesaikan urusan kita dengan Allah, menyelesaikan urusan si mati dengan Allah. Yang kedua, menyelesaikan urusan si mati dengan sesama manusia. Sebab kalau kita tengok kan, bila seseorang meninggal dunia, 3 akan ikut pergi ke kubur. Iaitu pertama, ahli waris, keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Ke bumi sahaja, dalam hadis disebutkan fayarji'uthnani, 2 akan balik, 1 akan tinggal. Yang balik ni siapa? Waris. Yang kedua, harta. Amalan akan tinggal. Bila disebut sini amalan akan tinggal, kalau urusan si mati dengan Allah, maka dia kena jawab. Persinggahan pertama sebelum ke alam akhirat. Kalau urusan manusia tak selesai, ini yang jadi masalah. Sebab kita berkali-kali menyebutkan, Puan Shikin juga berkali-kali mengingatkan kepada kita, jangan sampai tersalah ambil hak orang lain. Apatah lagi kalau tersilap mengambil hak orang lain ni dah bertahun-tahun dah. Itu belum lagi kalau nak jumpa waris-waris, kata adik-beradik ke apa ke, macam tanah terambil ke, hasil tak dibagi pada adik-beradik ke. Itu belum lagi, kadang-kadang kita dengar dalam kes-kes, ini kisah-kisah benar kan, kadang sama-sama adik-beradik, dunia saya halal lah, kalau saya mati belum tentu halal, atau balik pula ni. Sebenarnya dunia akhirat tak halal. Jadi kadang-kadang istilah-istilah sebegini kita bimbang. Kita bimbang sebab benda melibatkan pengambilan harta yang bukan hak dia. Itu nanti akan menjadi satu persoalan yang nanti kita takut kita kehilangan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Puan Shikin dah sebutkan apa yang perlu kita buat. Letakkan penama, kemudian tengok waris-warisnya siapa, dan juga pihak Kausar ada sediakan boleh berhubung dengan mereka, ada mokab faraid untuk kita tahu sedikit tentang siapa-siapa dia ini yang bakal menerima kalau mana kita meninggal dunia. Baik, saya nak teruskan, ada lebih kurang ada tengok masa, insya-Allah ada satu soalan saya nak tanyakan. Mengikut pengalaman pihak Kausar sendiri dan khususnya pada Puan Rashikin sendiri, bila berdepan dengan situasi-situasi sebegini, contoh dia dah letak penama, dia dah letakkan pewarisannya, ada tak bila berlakunya yang penama ni, yang dia meletakkan nama-nama ni, kemudian dia meninggal, timbul pula cabaran ataupun halangan, ada pihak-pihak yang muncul tiba-tiba nak cabar balik, nak cabar penama, nak cabar pewarisan. Sedangkan kadang-kadang kita lihat, mohon maaf bahasa saya sebut, kadang-kadang yang nak cabar ni pun ilmunya tak ada. Jadi boleh kata dia cabar tu saja dah nampak kejahilannya. Ini yang berlaku kan, situasi dan realiti yang berlaku. Puan Rashikin ada komentar. Baik Imam, memang Imam ya, kalaulah kita tengok pada situasi hari ini, saya kongsikan statistik ini sendiri. Sebenarnya kalau kita tengok daripada syarikat kita yang dah 16 tahun berada dalam pasaran menguruskan kes-kes dokumen-dokumen hibah mereka yang telah meninggal, ada Mam, bukan sikit Mam, dalam lebih kurang 300 ke 400 yang dicabar. Jadi Masya Allah. Ini kita tengok Mam, orang buat perancangan. Orang buat perancangan, bukan dia tak buat perancangan, dia buat perancangan. Jadi kita boleh bayang tak Mam, kalaulah orang tak buat apa-apa perancangan, bagaimana pula situasi yang akan berlaku. Jadi yang kalau kat situ yang buat perancangan pun ada halangan, apatah lagi orang yang tidak membuat perancangan. Tetapi kita kena ingatlah, orang yang buat perancangan maksudnya apa? Dia dah bersedia kan? Dia dah bersedia. Jadi pihak syarikat apabila, inilah penting Mam, saya bila saya kupas ni sikit lah. Sebab tu kenapa kita kata kalau kita nak sediakan dokumen perancangan harta ini, dapatkanlah hikmat nasihat daripada mereka yang bertauliah dan mereka yang kita kata status syarikatnya adalah yang memang akan wujud, kalau orang kata akan wujud sampai bila? Sampai hari kiamat. Sebab apa? Selagi mana adalah hasrat pelanggannya belum habis diuruskan, selagi itulah syarikat-syarikat amanah ini tak boleh tutup operasinya.
So kepada penonton-penonton pada malam ini, selain daripada Wasiah Syok Berhad yang diwakili oleh Kausar pada malam ini, ada lagi syarikat-syarikat amanah lain di luar sana yang memang kita ada jaminan syarikat ini di bawah akta tidak boleh tutup operasinya. Jadi itu yang penting. Sebab tu penting kenapa cari mereka yang begini, sebab takut nanti kalaulah kata contoh Imam kita pergilah kepada orang yang mungkin kita kata buat sajalah dengan dia, tiba-tiba masa berlaku kematian syarikat tu pun dah tutup kedai. Jadi macam mana pula harta yang dah dihibahkan tadi nak diuruskan? Sebabnya orang yang menguruskan tu pun dah tak ada, syarikat itu dah tak ada. Jadi sebab itulah kalau nak buat dokumen perancangan, carilah, boleh cari syarikat amanah di Malaysia ada banyak. Semua syarikat amanah di Malaysia adalah bagus. Yang membezakan mereka ni adalah bagaimana solusi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat amanah ini. Okey, baik. Kita ada satu soalan daripada Siti Rafiah Abu Samah. Nak tanya, ibu baru meninggal. Bolehkah anak-anaknya menjual barang kemas ibu dan membayar fidyah puasa ibu yang terdahulu bagi bahagian diamond 1/4 dan selebihnya kami infak atas nama ibu. Kami tak mengambil sesen pun dari jualan tersebut untuk badal haji. Anak-anak akan guna duit anak-anak sendiri. Penurut Syikin ada jawapannya? Masya Allah, saya ucapkan tahniah kepada keluarga Puan Siti Rafiah Abu Samah, adik-beradik. Diamond tu typo suami saya dah terfikir. Suami. Mana saya nak jawab diamond. Bagi bahagian suami 1/4. Okey, bagi bahagian suami 1/4. Jadi Alhamdulillah tahniah Puan Siti Rafiah, ibu baru meninggal jadi dah diambil tahu bagaimana nak membayarkan hutang ibunya kepada Allah, fidyah puasa kan. So tidak ada masalah kerana barang kemas yang ditinggalkan itu juga merupakan harta peninggalan yang menjadi pusaka ibu tadi. Jadi anak-anak jual barang kemas tu, bayarkan fidyah puasa, maksudnya hutang dengan Allah ni selesai, kemudian bagi kepada ayah. Okey, jadi dalam kes ini betul bahagian faraid ayah ni adalah sebanyak 1/4 dan selebihnya infakkan. Maksudnya anak-anak ni Alhamdulillah, anak-anak faham anak-anak terus sambung amalan jariah maknya selepas kematian. Masya Allah, saya yakin anak ini bukan sekadar mendoakan tapi mereka juga depositkan pahala itu kepada arwah ibu. Alhamdulillah, ini baik, bagus Puan usaha yang sangat bagus. Dan untuk badal haji anak-anak boleh duduk sini boleh, tidak ada sebarang masalah. So maksudnya itu adalah kita punya, orang kata, bantuanlah kepada ibu kita kan. So memang saya ucapkan tahniah sekali lagi kerana ada tindakan-tindakan yang diambil ni memang boleh membantu arwah di sana. Dan anak-anak sendiri tidak bergaduh lah kan sesama sendiri. Kata kalau orang lain mungkin dia akan kata bagi ayah 1/4, lepas tu baki tu kami ambil adik-beradik. Mungkin ada orang lain dia akan macam tu, tetapi bila anak-anak dalam kes ini infakkan, maka deposit untuk ibu. Itu Masya Allah, itu perkara yang sangat bagus. Apa yang dibuat sebahagian masyarakat kita, terutamanya macam contoh dibuat oleh Puan Siti Rafiah Abu Samah. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, bila hadis yang masyhur, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalannya melainkan 3. Salah satu daripadanya adalah doa daripada anak yang soleh. Ulama bahaskan panjang tentang doa anak yang soleh ini. Nak tahu soleh ataupun tidak, sebagian ulama kata nak tengok soleh ataupun tidak, kadang-kadang tak nampak ketika mana ibu ayah masih hidup. Tapi setelah berlaku kematian, kesolehan itu bersambung. Sebab macam Puan Siti sebutkan, deposit pahala tanpa henti kepada kedua orang tua. Sebelum saya pergi pada soalan yang terakhir pada Puan Syikin pada malam ini, ada satu kisah seorang ulama bermimpi ada pasangan suami dan isteri yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang soleh. Setiap hari para malaikat datang bawakan beberapa hidangan dan juga beberapa hadiah-hadiah berupa perhiasan daripada syurga kepada kedua orang tua ni di alam kubur. Dan pada waktu itu si ibu tertanya-tanya, amalan apa saya buat ni sampai melayakkan saya? Saya tak buat apa amalan yang banyak pun. Dia bercakap dengan para malaikat, apa yang saya buat sampai saya boleh terima amalan sebegini?
Para malaikat menjawab, kerana anak-anakmu yang masih hidup tidak pernah berhenti mendoakan dan melakukan kebaikan untukmu. Akhirnya jariah pahala itu berterusan sampai ke hari akhirat. Kita menggembirakan kedua orang tua, salah satu daripadanya menyambung segala kebaikan dan memberikan deposit pahala yang 3 itu, sama ada sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat ataupun doa daripada anak yang soleh. Baik, soalan yang terakhir pada Puan Rasikin pada malam ini, kita dah ceritakan beberapa aspek teknikalnya dari segi kaedahnya daripada awal kita bersiaran tadi. Dan Puan Rasikin ada pesan yang sering-sering diulang setiap kali sesi kita. Saya akan mengulang sesi berkaitan tentang hibah lil waqaf. Kenapa untuk berhibah ke Waqaf An-Nur? Hibah ke Waqaf An-Nur sebab kami sebagai penggerak institusi wakaf yang menggerakkan dan mengembangkan lagi kebaikan bukan saja di dunia tetapi juga untuk di hari akhirat. Puan Rasikin ada kesimpulan ringkas pada malam ini. Silakan. Okey, baik Imam. Kalau kita tengok kat sini tadi, kita dah tengok harta itu sebenarnya milik siapa? Kan? Yang selalu dibincangkan ni bila dah berlaku kematian. Selalulah maka isu ni akan timbul. Kalau masa hidup ni orang tak berapa ni sebab tuan pemiliknya ada lagi. Tetapi bila berlaku kematian, masa itulah muncul segala benda. Dan perkara ini yang kita lihat, kalaulah kita perasan, ramai orang menyalahkan waris yang bergaduh itu. Tetapi berapa ramai yang berkata, kenapalah agaknya pemilik harta ni tak buat perancangan semasa hidup ya. Jadi tuan-tuan puan yang mendengar pada malam ini, kalau dah mendengar ni maksudnya alhamdulillah masih diberikan nyawa dan peluang oleh Allah SWT dapat ilmu, ambillah peluang untuk merancang. Ambil peluang untuk merancang supaya harta yang kita tinggalkan ini, yang pertama macam Imam sebut tadi, ia boleh menjadi deposit pahala kita. Jadi kalau ada tujuan nak wakafkan. Alhamdulillah itu akan menjadi bantuan kepada kita macam Imam cakap tadi kan, sampai kata masuk syurga itu bukan saja sebab daripada doa anak-anaknya tapi juga daripada jariahnya. Dan yang kedua, selain daripada ambil peluang untuk merancang ini, kita kongsikan ilmu ini kepada mereka yang lain di luar sana. Kenapa? Kerana hari ini Mam, apabila kita mendapat panggilan telefon, mendapat WhatsApp daripada mereka di luar sana, sebenarnya Mam, memang sangat ramai lagi Mam yang masih belum tahu lagi tentang penama, tentang penerima hibah, tentang tidak boleh buat wasiat kepada waris. Jadi ramai lagi belum tahu. Jadi tuan-tuan dan puan pada malam ini yang diberikan masa, diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kami, kongsikanlah ilmu ini dengan mereka supaya tadi kan Imam sebut ilmu yang bermanfaat Imam kan, mungkin walaupun kita kata macam sejam aja tengok dapat pun mungkin kata dalam setengah jam yang dapatnya, tapi kongsikan supaya itu juga menjadi jariah untuk tuan-tuan dan puan pada malam ini. Jadi yang ketiganya sekali lagi saya menyeru kepada para penonton hibah lil wakaf yang sangat setia. Saya yakin setiap hari Ahad malam memang ramai yang menunggu untuk nak tahu lagi tentang pewarisan ni. Jadi hubungi sahabat-sahabat saya, kalau belum buat perancangan, tanyalah dengan mereka bagaimana mereka boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang baik ini, diorang sedia untuk membantu. Nama-nama terterakan Puan Tani, Puan Aliza dan Puan Ibu Sabrina dan juga sahabat-sahabat kami, insyaAllah mereka ini sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam pada nak merancang harta. Bab kata Imam tadi Imam, jangan takutlah nak telefon kami kan, telefon terus kena bayar. Tidak, kita bukanlah macam tu. Jadi tanya dulu bagaimana. Jadi insyaAllah kita akan cuba bantu tuan-tuan dan puan yang terbaiklah dalam nak menguruskan harta kita. Silakan Mam. Baik, terima kasih Puan Rasikin atas kesimpulan apa yang kita bincangkan pada malam ini, hartaku milik siapa. Saya suka untuk mengulang kembali apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sunnah. Kata Rasulullah, sesiapa yang meninggal dalam keadaan meninggalkan wasiat, maka dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Perkataan wasiat dalam hadis Nabi ini besar maknanya, iaitu orang-orang yang sentiasa peka dan mengambil perhatian terhadap hartanya
dan diuruskan ketika hidup. Dengan asbab dia buat pengurusan harta ketika hidup, maka ketika mana dia meninggal dunia, waris-waris yang ditinggalkan dengan bentuk tidak ada pergaduhan, tidak ada percakaran, tidak ada perkelahian, bahkan kesemuanya berada dalam kebaikan. Harta perlu kepada ilmu supaya diuruskan. Apa yang kami kongsikan pada malam ini adalah berkaitan tentang neraca ilmu untuk ditimbang dalam bab menguruskan harta. Kalau harta tidak didasari dengan ilmu, maka yang kita bimbangnya jadi porak-peranda, perkelahian dan sebagainya. Ilmulah yang dikongsikan oleh Penur Rashikin, terutama daripada rakan-rakan strategik kita di pihak Kauthar yang tidak henti-henti untuk menjelaskan kepada kita supaya mengambil perkara ini dengan perhatian, jangan ambil mudah sebab di luar sana itu ramai lagi. Jadi kongsikan apa yang dapat hadirin hadirat dapat sedikit makluman dan maklumat pada malam ini untuk dikongsi-kongsikan. Nampak perkara-perkara yang tidak disenangi, doakan mereka. Kalau orang-orang bergaduh sama harta, doakan mereka supaya mereka dapat kebaikan. Kalau nampak orang ahli keluarga kita berkelahian, jangan dirumitkan lagi. Tapi kitalah sebagai asbab supaya jalan keluar itu. Hubungilah nama-nama yang tertera di bawah. Pada akhirnya, saya bagi pihak Wakaf An-Nur, Corporation Berhad, mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Penur Rashikin yang tidak jemu-jemu, sama ada secara bersemuka ataupun secara online, ataupun kadang-kadang lain tersangkut-sangkut, setia juga dengan kita dalam program Hibah Lil Waqaf. Kami di Wakaf An-Nur Corporation Berhad akan terus mempromosikan perkara-perkara kebaikan agar semua masyarakat terpanggil untuk kami kembangkan segala kebaikan. Mudah-mudahan usaha ini yang dijalankan akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya juga sama-sama kita doakan agar musibah yang sedang melanda ini dengan asbab doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, mudah-mudahan semuanya akan beroleh kebaikan, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil usaha itu wajib. Tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah sebab untuk bergantung kepada yang memberi sebab dalam kita mencapai tawakal sebagai orang yang beriman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti. Mohon maaf atas segala salah dan silap. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sebelum kami akhiri, soalan kuis Penur Rashikin, silakan kalau ada soalan kuis nak ditanyakan sebelum kita tutup pada malam ini. Okey, baik Imam. Admin Wakaf An-Nur ni memang bermurah hati Imam kan, setiap minggu memang akan ada je pemenang-pemenang kuisnya. Jadi pada minggu ini, di awal sesi tadi, siapa yang sempat join mungkin dapat jawapannya. Yang tak sempat boleh tengok balik recording ni. Saya ada bagi tahu. Ada 3 sebab. 3 sebab kenapa kita perlu merancang harta semasa hidup. Jadi boleh tinggalkan jawapan dekat ruangan komen, nanti pihak admin kita akan hubungi. Saya dimaklumkan ramai dah dapat hadiah ni kan. Walaupun musim-musim DKP, Alhamdulillah Wakaf An-Nur terus bermurah hati. Bukan sekadar bagi peluang kongsi ilmu, tapi siap dapat hadiah. Okay Imam, itulah soalannya. 3 sebab kenapa kita perlu merancang harta semasa hidup. 3 sebab kenapa kita perlu merancang harta semasa hidup. Nanti boleh berikan jawapan di ruangan komen, pihak admin kami akan menilai dan melihat jawapan untuk diberikan hadiah. Hadiahnya adalah berupa rahsia dan misteri. Akan dimaklumkan oleh pihak admin kita pada waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf atas segala salah dan silap. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang untuk membicarakan lagi tentang pengurusan harta agar kita terselamat di dunia dan akhirat. Saya sudahi dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.